Tak. Mimpi ulang. Orang cerita mimpi ulang ni banyak cerita mimpi. Terima kasih bagi topi. Baru nak sebut terima kasih bagi love. Terima kasih. InsyaAllah saya balik nanti. Saya balik ni macam saya kata, saya balik ke Kedah ni. Saya bukan ada kat Kedah kan ni. Saya nak buat kenuri buat tahlilan duit tuan yang bagi tu saya nak buat tahlil insya-Allah kot minggu depan kot. Kalau saya balik saya akan buat lah. Baik, cerita macam ni. Saya nak cerita, belum minta cerita lama, saya cerita orang tua dulu lah. Sebut kata tahlilan ni masih gila kita dulu, saya dulu lah, saya nak tanya lah tuan-tuan yang ramai-ramai yang dengar ni lah kan. Sebelum kita cerita tajuk kita lah, sebelum tahu orang tu dah sampai ke 1000, saya cerita lah biasa-biasa dulu lah. Siapa yang pernah buat tahlil dulu, terima kasih bagi love, pernah buat tahlil dulu dapat duit 20 sen? Ada siapa pernah? Saya tanya. Orang tua dulu buat tahlil kita dapat 20 sen. Zaman saya tengok, zaman saya ada tak sini? Ada tak? Buat mimpi tak apa, saya cerita mimpi. Ada. Lagi cerita mimpi ular lagi lah. Lagi cerita insya-Allah. Ada tak? Ada lah. Saya pernah lah. Dulu kita buat tahlil dulu. Dia buat macam mana? Ada tapawai kan. Lepas tu tak kisahlah dia buruh apa nama kuih ke apa ke. Dulu bagi cucuk Jawa apa dah. Buruh cucuk Jawa, buruh duit 20 sen kan, ataupun 10 sen, ikat dengan apa nama sapu tangan. Siapa pernah rasa? Sampai lagi masih gila ingat siapa ke? Terima kasih gila. Tak apa pernah rasa zaman kita dulu tu pernah kan. Saya bertanya lah, waktu tu kalau tahlil tu orang ramai kan. Lepas buat tahlil apa semua tu, dia bungkus siap dah. Tapawai tu, dalam tapawai ada cucuk apa nama, cucuk Jawa apa semua kan. Bubuh dalam tu kan. Ikat dengan apa nama sapu tangan, dalam tu ada lubang. Lepas tu jelas alas dengan daun pisang. Okey. Kita zaman tu kan, seronok tak dapat duit tu. Ramai pergi rumah betul tak? Terbuk tahlil pergi ramai-ramai, seronok dapat duit budak ni. Betul tak? Kan? Padahal itu kenuri arwah tu orang buat untuk pada si mati. Memang kita jiwa budak-budak, nak kata apa, orang mati tu matilah. Kita budak-budak, kita rasa seronok bila dapat benda tu. Betul tak? Kan? Baik. Sekarang ni tahlil orang tak boleh buat dah. Manyam tak bagi, dia kata bid'ah. Tapi sebenarnya tahlil tu mengeratkan silaturahim. Betul-betul pasal tak zaman kita dulu, bila ada tahlilan tu, adik-beradik pakat kumpul, kawan-kawan pakat ramai-ramai pakat kan. Jadi kita akan jumpa, ni bapak saudara kita, ni mak saudara kita, ni pupu kita, sepapak kita. Ingat waktu tu? Betul tak? Jadi keluarga tu semakin rapat, yang jauh kita rasa rapat kan. Yang datang, yang jauh pun datang merapat, perkenalkan adik-beradik. Betul tak? Kan? Sekarang ni tak buat dah, tak boleh. Bila tak boleh buat, tali persaudaraan, cara pengenalan tu semakin jauh. Kalau dulu tak, dulu seronok adik-beradik yang ingat, daripada sana mari, daripada sini pun mari kan, dapat jumpa ramai-ramai, pakat bertemu dengan adik-beradik. Tahlil dulu kan. Sebenarnya tahlil tu baik. Kalau tanya pendapat saya, dia orang kata bid'ah dah, itu terpulang lah pada bid'ah. Tapi saya suka buat. InsyaAllah saya buat. Saya kalau kata orang kata tak boleh buat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, itu dia ingat nak buat, pulang kerja lah kan. Memang ada Islam tak benar pun kata tak suruh buat macam tu. Tapi kalau dia ada duit nak buat apa masalah pun kan. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, cara-cara tu mengeratkan adik-beradik, itu dulu kan. Baik, saya tanya terima kasih bagi love. Siapa yang pernah tengok TV, tengok TV, bukan TV, tengok wayang pacak? Siapa pernah tengok wayang pacak? Terima kasih Dulu wayang pacak, terima kasih gila. Dulu wayang pacak dulu kan, dia taikkan putih, wayang pacak dulu di estate lah dulu kan. Filem-filem Tamil waktu tu, filem Tamil lah semua tu, orang cakap ramai-ramai bukan turun, orang Melayu, orang India, turun ramai-ramai. Siapa pernah tengok wayang pacak? Hitam putih lah, bukan ada colour pun. Pernah tengok? Siapa pernah tengok? Pernah tengok tak? Pernah? Ini cuma cerita dia. Kungfu tak ada kungfu tak ada waktu tu, tak ada kungfu.
Wayang pacak ni mana ada kungfu. Dulu cerita Tamil lah. Benar, okey dah. Siapa pernah tengok wayang pacak tu, hitam putih ikan tembak kain layang hitam putih. Benar. Maksudnya kita geng Siapa pernah tu kita geng Orang zaman lah tak tahu rasa nikmat tu macam mana. Nikmat seronok kan? Betul tak? Seronok tak nikmat dia kita tengok wayang pacak tu? Seronok kan? Lepas wayang pacak, lepas tu bergaduh tumbuk. Saya ingat lagi, lepas wayang pacak lagi, lepas balik lagi, bertumbuk macam-macam. Ingat zaman-zaman tu seronok. Kan? Saya tak tumbuk lah. Saya budak-budak, orang tua kan, mana tunjuk hero bergaduh tunjuk something. Orang dulu something, kan? Orang dulu something. Dan dulu kalau bertumbuk, saya bergaduh, tak jadi kes. Orang lah gaduh jadi kes, kan? Zaman dulu ya nak. Okey, wayang bila baik dah. Lepas tu kita naik lagi. Habis tu naik lah kita ke rumah pula. Duit 10 sen. Lepas tu naik 20 sen. Pernah tengok tak tu? Tengok TV hitam putih Saya dulu, rumah saya dulu dekat estate. Pukul pagi tak ada karen. Estate ni waktu dia pagi tak ada karen. Dia naik sampai pukul 4 petang baru ada karen. Sampai pagi tak ada. Sampai ke pukul 4 pagi tutup karen. Dulu zaman saya dulu lah. Waktu tu pakai tubuh pelita nak pergi sekolah. Pagi-pagi kena bawa cuci hidung. Ambil kain cuci hidung hitam. Siapa pernah saya tanya? Pagi-pagi pakai kain cuci lubang hidung. Ada siapa pernah tak? Estate mana? Estate Bukit Sidim. Siapa pernah? Pagi-pagi pegang kain cuci lubang hidung hitam. Budak-budak lah tak tahu. Tak pernah. Seronok. Siapa pernah lali itu seronok. Pelita, pakai pelita minyak tanah. Terima kasih gila, terima kasih gigi Pelita pakai pelita minyak tanah. Kalau ada duit sikit, pakai lampu Goslin. Siapa biasa pakai lampu Goslin? Tanya. Sebelum kita masuk tajuk kita malam ni. Pernah, terima kasih gila. Lampu Goslin. Ingat tak? Seronok cerita tu. Itu kisah kita dulu Masih bagi gelas masih pernah kan? Pernah, alhamdulillah. Arti kata kita geng. Kita Gosli pam. Masih gelas sumbu pula, sumbu butterfly. Masih gelas sumbu butterfly. Betul tak? Sumbu butterfly kita Gosli. Pernah, alhamdulillah. Masih ada orang lama-lama. Saya suka orang lama-lama. Jadi kita cerita ni bagi orang muda-muda dengar. Kan? Masih bagi orang muda-muda dengar. Kan? Bedak pada tu bedak kita bedak. Bedak kita ni waktu tu folder kita tu holiday. Betul tak holiday? Siapa yang pernah pakai holiday? Bedak holiday. Saya tanya budak-budak pakai bedak holiday. Budak-budak lepas salin holiday. Kan? Gambar holiday ni gambar salji main. Saya pernah. Okey, alhamdulillah. Betul tak? Itu semua cerita nostalgia. Cerita nostalgia menyikan jiwa. Ni saya nak cerita lah. Kalau ada orang muda dengar sini lah, nak beritahu orang muda lah. Sebelum kita tajuk kita malam ni senjata orang Melayu. Sebelum nak cerita senjata Melayu ni, orang zaman dulu bercinta pakai tulis surat. Saya pernah lah di postman dulu kan. Bercinta dulu tulis surat. Lepas tulis surat tu malu-malu nak hantar perempuan malu. Dia kena ada postman. Malu-malu. Kalau pakai postman pula surat dulu, tulis surat, lepas tu buah bedak hantar surat. Zaman lah budak-budak tak tahu nikmat dia tu yang kita budak tu kan, orang nak tunggu surat markah ni kan. Makluah dia tak boleh markah bagi makluah kan. Dulu panggil markah bagi makluah, tunggu surat makluah. Ingat dulu dia tak panggil awet. Zaman tu tak panggil awet. Zaman lah panggil apa? Zaman lah panggil apa budak zaman lah ni? Kalau awet panggil apa? Dulu tak panggil lah ni. Girlfriend. Betul. Markah tu tahun 90-an. Markah. Awet pun zaman dulu dia panggil apa? Zaman dulu panggil apa? Markah no? Markah dia. Bagi markah dulu markah.
Dulu panggil markah, betul markah, berhati markah lah. Siapa yang pernah ada markah? Orang muda kita dengar markah, tak markah. Markah ni kira kekasih hati lah, cewek. Dulu tengok zaman dulu punya cerita, tak pernah lah. Kena rasa nikmat yang macam mana, seronok nikmat tu. Itulah kisah masa gila. Itu kisah-kisah masa gila, zaman-zaman dulu. Kisah zaman-zaman dah tak berlalu dah. Baik, cerita dulu. Kita boleh mula nak. Dulu, orang dulu dia rajin bertumbuk. Tak apa. Nanti saya cerita, nanti saya akan cerita apa nama yang mana tuan-tuan tanya pasal tu, saya cerita. Ini apa yang pasal ular apa ni, insya-Allah nanti saya sambung. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dulu dia rajin bertumbuk. Tahun 70-an, 80-an, tahun 40-an dia tak tumbuk sangat dah. 40-an waktu tu perang. Kan? Ni masih 50-an tu baru dah kata dah kita dah mula-mula ni dah belajar dah kan. Silatan dah mula dah main bak. Tahun 40-an saya tak ada lagi tahun 40-an, tapi orang tua saya cerita tahun 40-an dulu, orang tua dulu dia tak ada gelangan silat sangat sebab waktu tu perang Jepun tu ada kan. Lepas Jepun naik 44 45 tu barulah start dah ada komunis pula masuk kan. Lepas masa gila naik tahun 50-an tu baru gelanggang 50-an 60-an, waktu tu baru gelanggang silat kita ni dia meriah tiap-tiap kampung. Tiap-tiap kampung ni dengar genang silat tahting dulu. Genang silat tiap-tiap kampung tu dia ada tuk silat yang masing-masing. Zaman lah ada tak zaman lah ni? Tak jumpa ke no? Kan? Zaman dulu. Zaman dulu saya cerita zaman dulu. Jadi zaman tu tahun 50-an tu ada tiap-tiap kampung dia ada genang silat. Orang tu cerita lah. Saya ni kira zaman saya zaman baru lagi. Naik 50-an 60-an tu dah ada genang silat lah kan. Jadi naik 70-an pun dah gelangan silat dah popular dah. Tomoy waktu tu tak popular lagi. Ada bukan tak ada tapi tak popular, lebih popular pada persilatan. Terima kasih gila. Ni zaman dulu. Gelangan silat dulu kan, dia buat dengan kelarai. Tutup, ada yang tutup dengan donyo, ada yang tutup dengan kata dorang biar keliling, yang pakai keliling. Tak mau tunjuk buah. Buah dulu kan, macam dulu tak mau tunjuk buah kan. Itu zaman dulu, kemeriahan zaman dulu. Jadi orang Melayu kalau tak berat silat bukan Melayu pada waktu tu. Pada waktu tu naik saja kan. Saya silat saya tak tahu, saya buka dah kira banyak gelanggang lah saya buka masing-masing lah bila kan. Baik, naik saja tahun 70-an waktu tu saya ada dah ingat lah, walaupun bodoh-bodoh kecil-kecil ingat lah kan. Ada cerita orang silat lah apa, tengok pendekar kan, macam-macam dulu dah meriah. Sekolah-sekolah pada waktu tu naik tahun 70-an dah sekolah-sekolah dah 75 70 80-an naik 80-an bukan 80-an waktu tu tiap-tiap sekolah ada akan buat pertunjukan silat dululah. Dia akan buat pertunjukan silat dia. Budak-budak ni seronok waktu tu. Berzaman tu. Zaman lah ni saya tak tahu lah macam mana kan. Zaman lah saya tak tahu lah macam mana sebab saya tak sekolah zaman lah ni. Saya cerita zaman dulu. Baik, jadi zaman-zaman tu kalau kita bergaduh, zaman tu bergaduh dia tak kena denda kan. Tak ada masalah. Jangan pakai parang apa semua mencedera yang teruk-teruk, tumbuk apa settle gitu ya. Tak ada masalah kes polis dulu. Zaman lah kalau tumbuk kes polis. Jadi orang dulu dia kena belajar ilmu kebatinan kan. Dia kena belajar ilmu kebatinan. Yalah, kena belajar ilmu kebatinan. Baik. Dan cerita ni pula ni bila sebut kata orang Melayu ni dulu ni kemeriahan dia dulu, ilmu penuh di dada. Ilmu dia penuh dada. Maksudnya bukan saja dari segi persilatan, dari segi ilmu kebatinan, dari segi ilmu, segala ilmu lah dia kena ada penuh di dada orang Melayu kita pada tu. Sebab tu kalau kita tengok zaman tu orang Hindu, orang Cina dia takut dengan orang Melayu.
Orang Hindu, orang Cina waktu tu dia takut dengan orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu tu waktu tu dia hebat dengan keilmuan dia. Terima kasih bergila. Masih. Baik. Saya tanyalah. Siapa yang boleh sebut susah banyak? Saya bagi 11 jenis. Terima kasih bergila. Saya nak tanyalah. Tolong sebut lah. Terima kasih. Masih bergila. Allah kena panah ada 11 jenis senjata Melayu. Nanti saya akan cerita bab misteri dalam senjata Melayu. Siapa yang pernah tolong ingat tak? Saya nak ingat kan. Tolong sebut 11 jenis senjata Melayu. Kerambik ada satu. Samurai bukan, panjang betul lah. Belandau, berbuah berdarah, kerih, kan? Tuan-tuan kira ni lah, kan? Lading, parang sebut dah, parang, taktik, golok, tindai, sabit, ayat suci Quran macam-macam, tepi, bukan tepi, tepi, tombak, lembing. Alhamdulillah. Kaya tak payah baca lah. Saya rasa ramai kot. Kita saya selalu sebut lah. Saya baca tu lah kan. Arti kata ramai-ramai tu faham lah tu. Contoh lah lagi. Pisau, parang, badik, lawi, kerih, kapak, pedang, tombak, kerambik, sundang, tepi. Saya sebut sebelah. Sebelah ni. Sebelah ni Jadi saya apa ni? Pisau, parang, badik, lawi, kerih, kapak, pedang, tombak, kerambik, apa lagi? Sundang, tepi. Cukup lah tu. Sebelah. Baik. Tuan-tuan, dengar baik-baik kita orang Melayu ni. Semua jenis-jenis senjata tu semua buat pada besi. Betul tak? Besi ni orang Melayu kita dulu, semua jenis besi-besi ni dia syahadahkan besi. Dah dia kata Allah Tok D ni dia kata, dia cerita masih gila main mana pula dia kata dia dah sesat main syahadah besi. Besi dulu bersyahadah. Orang tua-tua dulu bila kerih hebat-hebat, parang hebat-hebat yang buat dengan besi-besi. Sebab besi ni nak cerita tuan-tuan, dia ada 50 jenis besi. Yang boleh buat senjata Melayu dia ada 50 jenis besi. Tapi orang kita lebih popular dengan 7 par. Tapi padahal dia ada 50 senjata besi. Sebab saya duduk dengan tukang besi dulu. Jadi besi-besi ni rupanya orang tua-tua dulu dia mensyahadahkan besi. Dia mensyahadahkan 7 besi. Masih bergila. Biasa dengar tak syahadah besi? Ilmu ni dia rasa ilmu besi-besi cara syahadah ni saya kena saya rasa kita kena kembangkan balik ilmu ni. Dia tak sesat. Baik. Kalau dalam pengajian besi orang tua-tua dulu, hebat orang tua-tua dulu tau. Dalam pengajian besi orang tua-tua dulu kata, besi ni kata, dia kata, besi ni bukan asal di bumi. Besi ni dia bukan asal di bumi. Besi ni diturunkan. Sebab tu bila diturunkan, orang tua-tua dulu dia kata besi ni bukan asal di tanah, dia kata besi ni kata diturunkan. Maksudnya besi ni daripada cengkerawala dia turun ke bawah. Ni ilmu orang tua-tua dulu. Kalau kita tengok balik ilmu orang tua-tua dulu hebat. Pasal dia boleh kaji benda-benda macam tu. Besi ni dia kata daripada cengkerawala dia turunkan ke besi. Sebab tu besi ni disyahadahkan. Bisa dengar tak ayat syahadah besi? Ni kena belajar ni. Ya betul, dalam Quran ada sebut ayat syahadah besi. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-25 cerita tentang bab besi. Kena belajar ni. Kita orang Melayu kena belajar. Orang Melayu, orang muda kena belajar. Dengar baik-baik. Saya kata saya insya-Allah saya tak sabar sangat nak siapkan tempat pengajian saya esok ni. Sebab saya nak ajak orang bab-bab macam ni. Ingat tuan-tuan besi orang tua dulu disyahadahkan besi. Sebab besi ni bila syahadahkan besi tu, semangat besi tu hidup.
Sebab besi ni dia bukannya daripada perut bumi. Besi ni daripada cakrawala, dia turun ke bumi, dia jatuh. Ini keilmuan orang tua-tua dulu dia kaji. Okey, kita cerita pasal bab besi. Saya tanya, rumah siapa yang ada apa nama? Apa panggil? Keris. Rumah siapa ada keris? Rumah siapa ada keris? Ada siapa ada? Saya tanya. Okey, rumah siapa ada? Saya tanya. Rumah siapa yang ada keris? Terima kasih. Ada. Bagus. Simpan keris tu baik-baik. Semak penting keris ni. Baik. Kita tengok. Keris ni, orang saya kata keris ni, saya senang sebut orang Kedah ni. Dia tak kata keris, dia kata keris. Orang Kedah mudah bahasa dia. Dia nak mudah ya no. Keris dia kata keris. Baik berkeris ok. Okey baik Kita tengok keris. Siapa yang ada keris ni saya tanya ni? Saya nak tanya dah. Yang ada keris ni, baik, dia cerita besi. Besi. Apakah untuk nak tempah besi, nak tempah keris ni kan, nak tempah keris ni sebenarnya ni cerita keris ni secara Arab kan, keluli yang kita guna. Orang tua-tua dulu pandai. Tuan-tuan biasa dengar tak keluli? Antara dia kata pulasani. Terima kasih. Antara dia kata pulasani, besi pulasani. Macam mana besi pulasani? Tuan-tuan dengar tuan-tuan. Besi pulasani mengangkang, besi mengangkang jalib, besi mengangkang jalib, besi pulasani, besi mengangkang jalib. Orang dah sebut besi krisani ya. Ni besi pelik-pelik ni. Mengangkang jalib. Lepas tu besi mengangkang estri. Bukan kangkang tu, mengangkang estri. Kan? Lepas tu ni besi walulin. Lepas tu apa nama, ya Allah, besi katuk. Lepas tu besi kemboja. Ya Allah dah. Besi ambal. Besi winduadi. Besi tumpang. Besi wirani. Besi wilangi. Besi terati. Besi apa ni? Melaruyun. Besi melaruyun. Besi kenung. Besi tumbuk. Besi baitung. Saya sebut nama besi-besi tu. Tuan-tuan biasa dengar tak saya tanya tu? Dia sebut besi krisani, saya sebut besi pelik-pelik dia buat besi. Orang tu sebut besi 7 par lah. Saya sebut besi tukang besi buat, yang betul-betul original punya buat besi. Tak pernah dengar dah. Pasal saya duduk dekat besi. Besi tumbuk lah, besi waludin lah, besi pulasani lah, besi mengangkang jaleh, besi mengangkang estri, besi tumpang, besi wirani, besi terati, besi wilangi. Yang saya sebut besi-besi tu kan, masih orang hak mana yang pakar besi dia kenal. Orang tahu besi tumpang dah. Inilah nama-nama besi-besi untuk dibuat senjata dulu. Senjata Tamin Sari ni dia guna semua nama-nama besi-besi tadi tu kan. Tak sama besi meleleh. Besi meleleh ni dia bukan besi. Nama ya, besi meleleh bukan besi. Yang tanya besi meleleh. Besi meleleh tu bukan besi. Besi meleleh tu sebenarnya dia cerita lagu ni lah. Saya pernah tengok besi meleleh tau di Thailand. Dia dalam gua, dia berjalan. Saya cerita pun tuan-tuan kan bukan nak percaya. Masa yang gila
Besi meleleh ni dia bukannya untuk buat besi. Besi meleleh dia untuk pertahankan diri kebal. Tapi besi meleleh ni dia tak boleh keluar daerah. Kalau keluar daerah, besi meleleh tu dia akan balik ke gua. Jadi kekebalan dia hilang. Kan? Sebab tu orang kalau besi meleleh ni bagi saya tak bagus lah. Sebab dia tak boleh jauh pada tempat dia. Tak boleh jauh tempat dia. InsyaAllah kita cerita pasal bab besi. Kau ingat tak? Saya cerita bab besi lah kata tuan-tuan. Kalau lah kata hari ni lah, orang muda hari ni yang mana dia sayang bangsa dia, dia sayang dengan keilmuan dia, maksud gila dia sayang dia dengan negara dia, kan? Dia kena ada besi kerih ke seludang ke apa sebilah di rumah dia. Kita bukan untuk bergaduh, tak. Besi-besi yang kita simpan ni bukan untuk bergaduh, dia semangat dalam rumah. Saya nak cerita satu besi ni kerih. Bila orang cerita kerih ni, di mana kerih ni, saya waktu tu kecil lagi. Kecil lagi dah. Kecil tak kecil, ingatlah dah. Kerih ni cerita dia. Saya pernah cerita ke dulu ni. Saya dah cerita ke dulu ni. Ni kawan orang tua saya. Kan? Kawan orang tua saya ni, dia baru bercerai dengan bini dia. Bila bercerai dengan bini dia ni, dia cuma ingat bini dia dulu. Dia teringat bini dia. Bila teringat bini dia, dia ingat semua nombor-nombor nombor IC bini dia. IC dulu bukan macam lah. IC dulu 2436 dah dan lepas tu lepas dua apa semua tu di bawah ni A pula. A lah apa lah semua IC angka IC dulu. IC lah lain. Jadi cerita dia satu hari kawan ni saya tak ingat nama. Tapi kawan tua saya kecil-kecil lagi. Walau kecil-kecil lagi saya ingat kan. Cerita dia ni, kawan ni baru dia pisah dengan bini dia. Bila pisah dengan bini dia, dia ni orang panggil gila talak. Gila talak. Kan? Gila talak. Bila gila talak ni, dia cuma teringat bini, dia teringat isi bini dia ya. Satu hari kawan dia ni ajak dia pergi buat pak puy. Kenal tak pak puy? Ajaklah dia pergi buat pak puy. Bila ajak dia pergi buat puy, bawa keris bilah. Bawa keris ni pergi jumpa Tok Bomo. Pergi bawa keris pergi jumpa Tok Bomo. Nombor ekor buat puy tu. Kan? Pergi jumpa Tok Bomo. Kan? Jadi bila pergi jumpa Tok Bomo, Tok Bomo tu buatlah dengan keris. Bila sampai di tengah perjalanan, ada roblok. Polis roblok. Ngangkung. Roblok tahan di bawah. Bila roblok tahan, ni lepas buat nombor dah. Lepas jumpa Tok Bomo buat nombor, roblok tahan rombongan tadi. Dulu mengangkung lah tu. Kan. Dulu roblok dulu naik motor ya, buat nombor masih gila, bukan naik kereta. Tahan. Bila tahan, polis cek ada gerih. Bila ada gerih, polis tanya buat apa dengan gerih ni? Kan? Kata dengan dia orang ramai-ramai, dia kata gerih ni kami buat nombor. Dia kata dia baru buat nombor. Lepas tu polis tanya lah, nombor berapa? Yang polis tadi pun dia tanya nombor berapa. Kan? Dia tanya nombor berapa. Jadi yang kawan ni yang baru bercerai dulu dengan bini dua gila talak tu, dia cuma ingat nombor IC bini dia yang 4 angka tu belakang. Dia sebut 4 angka belakang tu ya. Dia sebut nombor 4 angka kat belakang tu, bagi kat polis tu. Kan? Polis pun tulis 4 angka belakang bini dia bagi kan. Kawan-kawan dia ni pakat kata kat dia lah, kami tak nampak nombor tu lah, kami nampak nombor lain. Merepek lah. Ingat nombor bini ya dia. Kan? Dia kata lah, orang nombor nampak lagu ni, dia ingat nombor bini aja. Dia pergi bagi nombor IC kat polis tu. Balik. Polis pun lepas lah. Polis pun pak boy. Kan? Balik. Dia balik. Dia tikam nombor RM50. RM50 dulu besar tuan-tuan. RM50 zaman dulu bukan macam RM50 zaman lah. RM50 zaman dulu ni besar.
dia tikam RM50 kan, polis pun tikam lah. Orang hak lain dia nampak nombor kat geris tu orang bagi, dia cuba nampak nombor bini dia ya. Tikam kena nombor 1. Kena nombor 1. Kan, bila kena nombor 1 kan, duit banyak Saya tak tahu lah, saya tak pernah ambil nombor. Saya tak tahu zaman dulu banyak mana nombor 1 tikam, saya tak tahu lah. Yang saya tahu kuda, Magnum apa benda kita, Toto apa atas kan, saya tak arti lah kan. Ya, saya bukan nombor. Kena nombor 1, nombor apa saya tak tahu. Kuda ke Magnum, wallahualam, dia tak tahu. Dia kena nombor 1 katanya. Bila kena nombor 1, dia main jumpa orang tua saya. Dia tahu, Pansan Aku dia kata kena nombor. Lepas tu orang tua saya kena nombor berapa? Nombor 1. Dia kata hang kaya. Kata orang tua saya, hang kaya. Dia kata Pansan hang bagi tahu kat bini aku kena nombor. Kan? Dia pun, orang tua saya pergilah jumpa bini dia, kata si kawan dia ni nak baik-baik dengan bini dia. Bini dia tak mau. Bini dia tak mau dekat laki dia, bekas laki dia ni dah cerai. Tapi lepas tu orang tua saya kata apa? Hang lah, kata laki yang kena nombor 1 tikar RM50. Lepas tu bini dia kata apa? Betul kan? Dan bini dia tu nak baik-baik dengan laki dia. Allah. Nak jadikan sabit. Nak baik-balik dengan laki dia sebab apa? Pasal laki kena nombor. Baiklah balik. Ini cerita tuan-tuan. Keris tadi tu. Jadi cerita dia tuah geris tadi tu. Tapi walaupun tuah geris tadi tu, walau macam mana pun, rezeki dia pasal apa? Pasal nombor IC bini dia, rezeki dia. Polis tu tikam berapa ringgit, wallahualam, pakat kena lah. Kawan-kawan yang tak tikam tu menyesal sebab apa? Dia sebut nombor bini dia pun kata dia angau. Rupa-rupa nombor 1. Itu cerita lama. Baik. Kenapa orang buat nombor dengan keris? Sebab di dalam pandangan masyarakat Melayu, setiap benda-benda ni dia ada tuah. Keris dia ada tuah dia, batu dia ada tuah batu, keris dia ada tuah keris, burung ada tuah burung, bini ada tuah bini, laki ada tuah laki. Contoh tuah bini, dulu dia susah. Ni cerita tuah bini lah. Dulu dia susah. Bila dia berkahwin dengan satu perempuan, tiba-tiba kerja buat dia, kaki tangan dia naik, alhamdulillah dia kaya. Itu tuah bini. Kalau tuah anak macam tu, bila anak pertama tak jadi apa, yang anak kedua dia berniaga menjadi, itu tuah anak. Betul. Begitu dengan tuah burung, tuah ayam. Tuah burung dengan tuah ayam, orang belah burung, orang tua dulu belah burung, dia kata betuah. Bila dia belah burung, rezeki bertambah. Orang tua dulu, dia belah burung, rezeki bertambah. Itu pandangan orang tua dulu. Tapi saya pernah tanya, kalau belah monyet, saya tanya tuan-tuan, belah monyet macam mana tuah dia kira? Saya tanya, ini cerita orang Melayu. Saya cerita pandangan keilmuan Melayu. Belah monyet macam mana tak? Betuah tak betuah? Belah monyet. Betuah tak betuah belah monyet? Saya pernah tanya. Ni sahabat baik orang tua saya. Orang tua saya panggil dia Pakcik Mak Perlih. Pakcik Mak Perlih ni orang hebat lah dulu. Nama Pakcik Mak Perlih. Mak Perlih ni sebenarnya Pakcik Mak Perlih tu nama adik dia. Dia nama Mak Putih. Mak Perlih ni orang hebat. Dia duduk Perlih. Tapi dia bukan Wahabi. Dia bukan Wahabi, dia bukan Maniam. Dia duduk Perlih, orang dia hebat. Tapi Mak Perlih ni dia ambil nama tukaran atas nama adik dia. Dia nama dia Mak Putih. Mak Putih ni orang yang ada ilmu lah. Kata dia, orang yang belah monyet satu hari rugi 5 duit 5 sen. Siapa belah monyet satu hari rezeki dia hilang 5 sen. Kata Mak Perlih. Macam tu pula. Belah burung, kalau belah burung dia kata, kalau tuah menjadi. Tapi kalau belah monyet, rezeki akan kurang sehari 5 sen. Itu pandangan orang Melayu. Sebab tu orang-orang yang mana yang pandai buat keilmuan macam ni, dia tak mau belah monyet. Dia tak nak belah monyet. Dia kata rezeki dia akan kurang 5 sen satu hari. Ini ilmu orang Melayu, pandangan dia orang. Okey, belah ikan tu tuah lah. Ikan tu tuah, ikan tu makan. Baik. Tuah burung, tuah batu. Ada tuah batu tuan-tuan, tuah batu pakai batu cincin, dia kata betuah kerja naik jadi apa semua. Dalam banyak-banyak tuah tadi, yang kekal hanya 2 tuah sahaja. 2 tuah ni kekal. Apa yang kekal? Kenapa? Tuah bini akan mati. Tuah anak kalau mati habis. Kan? Tuah lelaki mati habis.
Tuah burung pun hang bakalan mati habis. Tapi kalau tuah besi dengan tuah batu, dia akan kekal. Sebab tu orang nak pakai cincin, dia ada doa dia. Begitu dengan besi. Besi ni nak tengok besi tuah tak tuah besi tu. Contoh kerih. Orang lama-lama dulu, tua-tua dulu kerih, dia pegang kerih ni kerih, katakan kerih. Dia akan kira, dia pegang hulu tu dekat, bermula dekat dengan kata kerih lah. Dekat orang panggil apa nama, gandik. Kena tak gandik? Bukan gundik, gandik. Dekat dengan gandik. Dia letak kat gandik. Kena tak gandik? Okay. Dekat gandik tu, dia letak kat gandik tu, dia kira Allah. Dia kira dengan jari dia Allah, Muhammad, Dajjal sia-sia. Allah, Muhammad, Dajjal sia-sia. Allah, Muhammad, Dajjal sia-sia. Dia kira tu lah. Bila sampai tu hujung tu, nak jatuh tak? Jatuh Allah kan jatuh Muhammad, atau jatuh Dajjal kan jatuh atas sia-sia. Kalau jatuh atas sia-sia kan, kerih tu tak makan orang, buang. Kalau jatuh atas Dajjal, kerih tu makan diri sendiri. Orang tua-tua dulu, ini pengiraan orang tua-tua dulu tentang kerih. Siapa bisa belajar apa tu? Ini ilmu orang tua-tua dulu. Ada seorang saya belajar, tak tahu tak apa. Saya biasa belajar. Dia kira nak pakai kerih ni, tak kira apa senjata, bukan kata kerih lah, apa jenis senjata dia kira. Jatuh Tuan Muhammad dengan Allah tu bagus. Jatuh atas Dajjal tu, kerih tu akan makan diri balik. Jatuh atas sia-sia tu, kerih tu pakai buat hiasan je. Itu cara dia mengira dulu. Cara dia, pengiraan dia, kerih-kerih tu dulu. Orang tua-tua dululah. Orang lah ni, kerih lah ni kan. Kalau kita tanya lah kerih lah ni, kalau buat kerih, orang tanya adu-adu tak mana? Adu-adu duk tak mana? Adu-adu tu, kalau buat kerih lah. Kalau kita buat sebilah kerih tu, di mana letak adu-adu? Adu-adu tak mana? Dia tak mana? Lepas tu dia kata, apa nama, gunsing. Gunsing duk tak mana? Adu-adu duk tengok, dia kata duk mana? Gunsing duk tak mana? Payuhan duk tak mana? Kan? Apa nama, budak tengah ni duk belah mana? Kan? Agak-agak dia boleh cerita ke? Kan? Kalau budak zaman lah kan, berlumbangan tu tak mana, apa nama, randu nunut tu tak mana. Nama saya sebut semua pelik-pelik, tapi itulah nama-nama ciri-ciri yang ada pada keris. Depa kalau orang lah dengar dia kata seruan semewah apa tu, Allah apa dia, ada lupanya, seruingan. Seruingan tu belah mana? Seruingan tu belah mana? Ni kerih ni kerih. Seruingan tu mana seruingan? Saya rasa saya boleh cerita je lah. Tapi kalau orang ahli-ahli kerih, bila yang saya cakap ni dia faham benda yang saya sebut tadi. Bila saya sebut ni, dia akan faham benda-benda yang saya sebut tadi. Semua dengar pelik-pelik dia tahu. Dia kata, Kodi, kami tak mengaji dalam kitab-kitab ni. Memanglah tak mengaji, tapi kalau orang Melayu dia ambil faham. Orang Melayu dia ambil faham. Baik, saya nak cerita satu kerih. Yang cerita satu kerih, bukan kerih daripada nombor 40 tu. Ni kerih betul. Kerih ni bukan kerih, saya cerita satu kerih. Saya cerita satu. Tuan-tuan boleh tengok cerita saya yang dulu dalam muka buku. Muka buku satu orang tua kan, satu orang tua, anak dia yang sebenarnya main jumpa saya. Anak dia main jumpa saya, dia minta ayah dia pergi jumpa dia. Dia kata panggil sangat pergi jumpa dia, dia minta sangat-sangat nak berjumpa. Dia kata ni antara hidup dan mati. Dia kata betul kat saya, ni antara hidup dan mati. Harap-harap sangat ustaz mailah jumpa saya. Dia kata hidup dan mati. Banyak mana wang kos perbelanjaan saya tanggung semua. Dia kata ini bukan cerita kerih, ini cerita besi. Saya pun kan. Ini berlaku di Perak tau, berlaku di Perak, benar di Perak Bila saya sampai tu, orang tua ni tua dah lah, badan tegak kan. Dulu cerita dia ni, saya tak mahu sebut lah sebab anak dia ada lagi. Orang-orang anak saya sebab ni Aid ni Aid Jadi saya tak sebut nama, saya tak sebut tempat. Cukup saya bercerita.
Dan tuan-tuan boleh tengok dalam muka buku, dalam muka buku saya itu apa nama, sanggui tu, sanggui puaka, sanggui. Jadi satu orang tua ni, pakcik ni kan, dia jumpa, dia tebang pokok, dia tebang pokok, tiba-tiba mesin dia bila sampai saja dekat pokok tu, mesin dia tu, gaji mesin tumpui, tak ada apa. Dia asah lagi, dia tebang pokok, bila kena sikit kawasan tu, mesin tu mata dia tumpui. Akhirnya dia tak tahu nak buat macam mana, dia potong, bagi muka tu bagi luas, bagi luas kan, dia belah-belah, rupanya di pokok tu ada sebilah, bukan sebilah lah, ada sebatang sanggui, puduh sanggui kan, ada sebatang sanggui. Jadi bila pegang sanggui tu, dia jadi kuat. Jadi kuat. Bila dia kuat, dia buat kerja tak rasa letih. Jadi dia orang megah. Orang megah lah, orang kuat, orang megah. Akhirnya apa yang berlaku kan, rupa-rupanya sanggui tu, dia sanggui kita macam ni lah, sanggui tu makan darah kan, dia makan darah kan. Kalau dia tak bagi makan darah, anak dia akan sakit, anak akan pucat, sampailah anak dia kata pucat-pucat sampai tak ada darah, pergi tambah darah kat pita. Dia heran sebab apa kan, keluarga dia kalau dia tak rupa kan, lepas tu akhirnya dia tak tahu macam mana kan, mungkin kerana ilham Allah Ta'ala bagi dia, rupa-rupanya sanggui tu yang bermasalah. Akhirnya apa yang berlaku, dia akan pergi cari darah, tiap-tiap tahun dia akan bagi sanggui tu makan darah. Cerita dia isteri. Ingat tuan-tuan, bukan semua besi yang kita pegang, besi ni tak ada penunggu. Ada besi-besi yang berpenunggu. Tuan-tuan boleh tengok dalam cerita saya di muka buku, macam mana sebuang dalam sungai. Dulu saya banyak main ilmu-ilmu, sekarang saya tak membuat ilmu-ilmu macam tu. Tuan-tuan boleh tengok ni muka buku saya, cerita tentang sanggui, pusaka dah. Baik, saya punya jumpa saya, dia kata dia dah tua dah, nak mati dah. Dia takut bila mati, anak dia esok menanggung sengsara. Sebab apa? Kena beri makan darah sentiasa. Jadi dia minta tolong saya buang. Dan dia pernah buang di mana-mana tempat, tak pernah berjaya. Buang benda tu akan main balik, buang benda tu akan main balik. Akhirnya jumpa saya kan. Bila jumpa saya, apa yang saya buat, saya pun buatlah satu perahu kat dia kan. Adalah amalan apa saya buat kan. Waktu ramai Don, Pak Lun ni, Pak Tidun, Ustaz Ismail, ramai lagi yang duduk di belakang. Tapi saya dalam video tak tunjuk. Dia orang tengah berzikir ramai-ramai, macam Yasin apa semua, zikir ramai-ramai supaya saya nak buang benda tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam video tu macam mana benda tu meletup di dalam sungai. Cerita je bab sanggui itu saja. Baik. Cerita ni bila sebut kata besi-besi ni, dia ada penunggu. Begitulah dengan keris, dia ada penunggu. Begitulah dengan parang apa semua, dia ada penunggu. Baik, macam mana kita nak selesaikan penunggu-penunggu ni tanpa kita membinasakan gerih pusaka orang tua kita, duk bagi kat Tok Bomo, duk bagi kat Tok Pawang, duk bagi kat ustaz kan. Jangan bagi, ambil ilmu yang saya ajak pada malam ni, settle masalah. Ni ada sikit. Oh, ini gerai ni berantu, bagi kat Tok Romo. Oh, gerai ni berantu, bagi kat Pak Ustaz. Habis sayang pusaka orang tua-tua kita. Jangan bagi. Melainkan benda dahsyat-dahsyat macam tadi baru kita buang. Kan? Tapi kalau benda sikit-sikit jangan bagi. Baik. Tengok tuan-tuan baik-baik saja. Kalau sekiranya tak kisahlah kerih ke, ini pantang sikit pok kita dah tak ada dah, geris ni bantu, bagi kat Pak Ustaz. Pak Ustaz pun simpan senyum saja. Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok keris saya tuan-tuan, saya rasa na'udzubillah bersusun dalam bilik. Saya tak tunjuk ke orang. Saya buat satu store, habis orang semua bagi, saya tak mau dia bagi, saya susun penuh. Kalau jual laku, tapi saya tak bagilah dah. Saya simpan. Tak amanah, tak amanah. Baik. Cara macam ni, dengar baik-baik. Jangan dah bagi, sebab saya tahu benda tu macam mana nak buat. Tuan-tuan nak tengok nak tengok 20 sen macam mana tengok wayang cerita lama. Okey, keris ni cara dia nak matikan benda yang ada dalam tu tuan-tuan. Dengar tuan-tuan, tuan-tuan pergi cari garam kasar, bubuh dalam besen, kacau. Lepas tu ambil, dengar tuan, mudah yang tuan buat sendiri tuan. Alhamdulillah mudah sangat tuan. Geris hebat terang mana, hantu kuat terang mana, selamat tinggal. Ambil garam kasar, boleh besen.
Bubur ayam. Ambil pasir sungai dengan pasir laut sekali. Ambil pasir sungai, ambil pasir laut, campur sekali. Sekilo-sekilo lah kita baca. Pasir laut sungai sekilo, pasir sungai sekilo, pasir laut sekilo. Alah tuan-tuan, bukan dah ada jampi pun, jatuh jampi pun tak ada tuan-tuan, petua ya. Buatlah pada duk bagi ke orang keris tu. Kan? Orang duk simpan buat pusaka. Kan? Bubuh dalam baldi, bubuh ayak. Lepas bubuh ayak tuan-tuan tahu apa lah kali. Terima kasih bagi gift, terima kasih Ibu Wan. Lah kali tahu apa dia? Lah kali pun juga getah betul Tuang juga getah pelan-pelan tuan tu. Lepas tu ambil keris tu rendam semalaman. InsyaAllah tuan-tuan, esok hantu tak tunggu kat keris pedih mata. Tuan-tuan terima kasih gila buat sendiri tuan-tuan. Habis settle masalah. Tak ada dah hantu. Geris berkocak ke, geris bergerak ke, tak ada dah waktu tu. Hantu keluar habis sayonara kata orang Jepun. Apa nak buang benda pusaka, simpan di rumah. Sayang lah. Terima kasih bagi gigi semua lah. Sayang saya kata benda-benda yang tak patut kita bagi ke orang, tiba-tiba kita boleh bagi ke orang. Pak mak kita simpan harta pusaka tu elok-elok, kita pergi bagi ke orang. Allahu Akbar, na'udzubillah. Bodohnya kita. Yang mana yang bagi tu nasib tak baik lah saya kata lah. Tapi dah tahu ni kalau bagi bodoh lah, masih bagi gigi lah kan. Boleh buat kan. Senang kan, mudah tak? Jampi pun tak ada petua-petua dia. Itu yang saya kata tadi tuan-tuan. Kita kena belajar, faham baik-baik. Bila kita sebut benda-benda macam ni, jangan suka-suka kita nak bagi orang. Kita jangan suka-suka nak bagi orang. Sebab apa? Benda-benda macam ni saya kata ini barang pusaka. Kan? Ini barang pusaka yang kita nak bagi orang buat apa? Sayang saya kata lah. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kita tengoklah kita kata apa nama benda-benda macam ni kan, tentang barang-barang pusaka wala lamuan tak hilaf. Ni saya cerita pernah juga satu perawat, dia buang cincin mak kawan tu sakit, dia kata dekat cincin tu ada saka, cincin rantai emas bagi kat dia. Lepas tu dia pergi buang kan, bayang buang dalam sungai, cincin emas, rantai emas buang dalam sungai. Kerana apa? Dia kata ada saka dalam tu. Ni fikirlah, tolonglah fikir, janganlah buang. Daripada buang tu lebih pergi bergadai kan. Sebab saka-saka ni kan, kalau ada macam tu, buat yang mesti mana yang saya ajak tadi. Buat yang saya ajak ni. Cincin batu, saya batu cincin saya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni, saya dapat batu macam mana, cantik-cantik tuan-tuan. Batu saya memang lawa-lawa, saya memang banyak batu, tapi saya tak tunjuk. Batu yang cantik, batu yang lawa-lawa saya simpan, saya tak tunjuk ke orang. Tempat saya perangai saya macam tu kan? Saya sayang sebab benda yang mahal, benda yang hebat, dia kena cemburu. Dia tak boleh suka-suka pamer pada orang. Sebab saya kata benda yang elok, benda yang canggih, benda yang hebat, isinya dalam, isinya tebal, jangan suka-suka hati pamer ke orang. Simpan duit elok-elok. Nak satu, pergi cari. Yang saya bagi tu free-free tu semua kan, bagi free tu, bagi saya waktu tu tak cantik lagi. Yang saya lagi cantik, yang cantik saya simpan betul-betul. Itu untuk saya kan. Baik dah. Itu sifat kita lah kan. Baiklah, kita tengok InsyaAllah boleh tengok lah, boleh tengok muka-muka buku saya tu. Ada anda kan untuk merawat lah ni. Pergi tanya dia nak menjumpa, pergi tanya dia. Tapi waktu saya ada lah Masih nak batu. Batu banyak. Kalau cerita batu macam-macam batu ada batu banyak. Saya tak jual batu lah, saya bagi free lah. Saya malu nak jual batu. Sebab tu batu saya tak pernah saya bagi itu je lah. Mana beli barang dulu, saya bagi batu tu, hadiah batu. Sebab apa? Banyak sangat saya dapat bagi saya. Terima kasih bagi masing-masing Baiklah, saya tanya kita balik pada cerita besi tadi. Tiap-tiap rumah, orang tua-tua dulu, tiap-tiap malam Jumaat, lepas dia syahadahkan besi kena syahadah. Lepas dia syahadahkan besi, lepas dia syahadah, ingat orang saya kena syahadah, rupanya besi pun kena syahadah.
Sebab tu dia kata orang baru masuk esok dia kata apa? Tok T tu gila dia kata. Dia punya merapu dia tak besi berkenaan syahadah sebab dia tak mengaji bab besi. Terima kasih bagi love sebab dia tak mengaji besi dia tak tahu besi tu syahadah macam mana. Esok dia jumpa esok belajar lagi bab besi. Macam mana ilmu syahadah besi. Sedangkan besi yang seperti ceritakan tadi dan surah Hadid ayat 25 diturunkan macam mana besi tu digunakan untuk kita bekerja dan untuk manusia. Maka besi tadi dia kena bersyahadah supaya bila kita bersyahadah besi tu akan ada semangat dia. Ini keilmuan saya kata. Kalau orang tak ada ilmu ilmu macam ni dia akan petikai, tapi bila ada ilmu macam ni dia akan tahu besi itu macam mana. Lah macam ni sebenarnya. Saya cerita cerita dia mudah ya. Cerita dia satu masa orang tua saya ni, ada orang main rumah dia bawa kerih tu dia balut dengan kain kuning, dia balut dengan kain putih, dia balut dengan kain hitam. Saya masih dia balut kain kuning, dia balut kain hitam. Lepas kerih tu diikat dah. Kerih ni dia ulu dia tengok. Ulu kerih ni kadang-kadang ada ulu yang jenis kiam. Biasa tengok ulu orang kiam. Ada yang kepala burung, ada yang kepala tengkorak. Dia tengok tak tuan-tuan? Benda nak pakai ni. Ada kepala burung, ada kepala tengkorak, ada kepala yang apa ni orang kiam kan. Jadi dia buat mari kat situ, hulu dia tu kepala tengkorak. Jadi bila hulu kepala tengkorak kan, lawa lah, bukan kaling-kaling punya ukiran, cantik, memang cantik kan. Sebab kalau kita faham betul-betul, keris ni bukan mainan orang Melayu. Keris ni sebenarnya mainan orang Jawa. Dalam Jawa dulu keris ni tak keris, dia tekat dan dia kata kerak. Kerak tu dalam bahasa dulu, dalam permainan Jawa dia kata kerak, tapi dalam bahasa Melayu dia kata keris. Kerak itu permainan orang Jawa zaman dulu. Keris ni bukan mainan orang Melayu. Sebab tu kalau kita tengok di di Sungai Petani kan, terima kasih bagi love kan. Tamadun pertama sekali yang buat tempah besi ialah daripada Jawa. Dulu buat tempah besi di sana dulu kan. Dia ada Candi Borobudur lah, apa semua itu semua pendatang daripada sana. Itu cerita keris, asal keris. Tapi kita orang Indonesia dengar syok dia claim keris ni dia punya. Kan? Itu cerita dululah kan. Tapi kalau cerita sekarang ni sebut kata keris orang Melayu lah, kita ambil Melayu lah. Terima kasih bagi gigi sini. Baik. Mai jumpa orang tua saya. Waktu maghrib saya ingat dah, dia tak keris kan, dia balut dengan kain hitam, kain kuning kan. Kain hitam, kain kuning, kain putih lah. Lepas tu kepala tu diikat dengan benang mentah kan. Jemai. Terima kasih bagi love masih lah. Jemai. Naik motor ya. Dia main naik motor dengan dia main motor dua orang. Dia pakai jaket abu, jaket askar. Baju jaket askar labu kan. Seorang tu, yang seorang tu dia pakai baju jean. Baju jean ni orang kata jaket jean. Masih gila, masih lah. Bagi gift masih banyak kan. Masih gila, masih gift kan. Dia main. Jadi dia main, dia letak keris tepi dia salam orang tua apa semua saya, dia solat kan. Lepas dia solat apa semua tu kan, orang tua saya tanyalah, yang seorang tu yang bawa, yang pakai baju askar tu, jaket askar labuh tu kan. Saya bila cerita jaket askar labuh tu kan, lari sikit, cerita tajuk lari sikit lah. Saya teringatlah adik saya ni, adik saya yang saya pernah post dalam muka buku kat saya tu kan, yang pakai borak adik saya tu kan, kat muka buku saya post adik saya bersama adik saya pergi kenduri kahwin. Ada kat muka buku tu, kalau tuan cari nampak lah adik saya. Saya ingat lagi bila sebut tentang jaket askar kan tadi, saya betul-betul saya teringat kata adik saya. Waktu tu adik saya ni dia lahir umur dia 7 bulan. Hospital Kulim, nak balik ke Sungai Takau. 7 bulan tuan-tuan. Anak 7 bulan. Dia lahir 7 bulan, anak 7 bulan kat Hospital Kulim, nak balik ke Sungai Takau. Jadi abang saya Kamal ni pergi dengan orang tua saya naik motor RC. Masih lah naik motor RC. Naik motor RC ni pergi Kulim, kat Sungai Takau pergi Kulim, nak balik adik saya tau. Adik saya tu yang tuan-tuan tengok dalam buku-buku, tuan-tuan scroll, nanti tuan-tuan nampak saya dengan adik perempuan saya kan. Scroll tuan-tuan nampak kan. Jadi jumpa, saya ingat abang saya tu nama Kamal tu dengan ayah dan orang tua saya pergi ambil dia kat Kulim
hospital kulit, buat balik ni mutu RC lah. Tuan-tuan tahu tak, adik saya tu, abang saya tu bubuh dalam poket jaket askar tu. Bukan poket bolong poket lah, kecil. Bayangkan susah ni, nak cerita susah ni zaman tu ni, adik saya tu dia bubuh dalam kan jaket askar tu kan, poket tu besar, bubuh dalam tu balik nak foto. Lah kalau dia ingat, adik saya kalau dia ingat tak tahu, kalau tak ingat kat abang dia saya tak tahulah. Dia lah ni dah bekerja besar lah, semua adik dia dah kerja besar lah apa semua. Kalau dia tak ingat kisah-kisah abang dia bawa dia bubuh dalam poket apa semua tu, saya tak tahulah. Kisah-kisah lama kan. Saja nak cerita senang saya tak pandai, nak cerita susah saya reti lah tuan-tuan kan. Nak cerita senang saya minta maaf, saya tak reti lah. Kalau tanya saya ni senang, saya tak sadut susah tu, saya tak bisa mengaku lah. Kalau saya kaya raya saya takkan mengaku kalau saya senang. Sebab apa? Saya tak ingat saya orang susah. Itu tuan-tuan, cerita susah no? Baik, besar lah ni tuan-tuan scroll dalam muka buku saya. Nanti tuan-tuan tengok saya dengan adik saya waktu tu comel bayangkan boh tu. Jadi balik pada cerita tadi, nak cerita tadi supaya orang yang mai rumah saya tu, dia pakai jaket askar tu, labuh besar. Nak cerita di tu kan. Ni ada siapa tulis betul tu, siapa dia atau kan. Cerita tu dah. Dengar tu, kalau adik saya tengok ni dia kata, oh ya Allah abang aku. Itu cerita saya nampak. Jadi lepas maghrib rumah saya ni tuan, waktu dia main tu, ini cerita misteri tuan-tuan. Ini bukan cerita seronok, cerita misteri. Tapi tuan-tuan, bukan tuan-tuan nampak lah ilmu di mana. Kalau ada gerih berantu, gerih gocak, gerih terbang kan, gerih merangkak kan, tuan-tuan rendam macam saya ajak tadi. Kalau berantu lah. Tapi kalau gerih tu memang ada semangat elok, jangan nak buang suka-suka hati, sayang. Gerih tadi tu kan, jadi kawan tadi tu dia letak, dia pun solat kan. Daya pun ikut belakang lah, budak-budak kan, solat lah, makmun lah solat. Lepas solat apa semua siap tu, tangan saya ni gatal. Gatal tangan. Tak tuan-tuan buat apa? Saya lepas solat kan, tangan saya ni gatal pergi buka ikatan sampui kepala tu kan. Buka sampui kepala tu. Bila buka sampui kepala tu kan, saya buka lah. Sebelum buka tu kena buka keris, kena buka kain kuning lah. Kau semua buka lah, buka apa semua. Saya pun buka kain kuning, buka dia letak kain kali-kali dalam tu kan. Jadi dia orang sempat solat tu, sembang orang tua dia, saya buka, saya tarik kan. Bila saya tarik keris tu bau wangi tuan, keris wangi. Wangi. Sama ada wangi dia bau minyak wangi kah, atau wangi dia perasak kemian kah, wallahu a'lam. Tapi wangi lah, cerita wangi. Wangi dia pula bukan setakat saya yang bau, satu rumah ni bau. Sedangkan rumah saya ni waktu tu kan, orang susah. Rumah kami ni dinding terbuka tu ya, mana-mana tingkat terbuka macam tu je, dinding kayu, tingkap kayu. Tingkap ni ada rumah saya ni kecil, kau besar mana pun. Saya duduk apa nama, adik saya, abang saya, kami duduk 7 beradik kan. 7 beradik tak masuk mak bapak lagi. Bayangkan besar mana rumah kecil. Rumah buka 20, 30 ya. Bukan besar mana pun. Rumah tingkat tinggi dalam hutan, susah. Jadi bila buka tu, mungkin kerana rumah tu kecil kot, ini bukan, bau dia tu dia sampai satu rumah ni, bau. Bila bau tadi tu, orang tua saya dengan sembang dengan orang tua saya, seorang tu yang kata yang pakai jaket tu, terus dia menurun terus. La ilaha illallah. Saya bila tengok menurun, la ilaha saya pun apa lagi, bila menurun saja macam tu, menurun kan. Bila menurun tu, jadi kawan hak pakai jaket askar tu kan, cepat-cepat dia ambil keris tu, dia masuk balik, kawan tu menurun lagi kan. Bila menurun ni tuan-tuan kan, lidah ni dia jelir lidah ni, dia nak jilat keris tu. Rupanya keris tu tak boleh buka. Kalau buka, kawan yang pakai baju yang jaket askar tadi, bukan jaket askar, yang cik tadi, dia akan menurun, dia akan jilat di keris tu, baru dia boleh berhenti menurun tu kan. Lepas tu apa lagi kan,
Dia pi kat keris tu, dia tarik keris tu, dia jilat. Ya Allah, macam mana orang jilat aiskrim. Saya walaupun ingat macam mana jilat aiskrim. Lepas dia jilat keris tu kan, dia jatuh pingsan. Lepas tu hak pakai jaket askar tu masuk balik. Tahu tak apa yang berlaku lepas tu? Lepas tu saya dapatlah sewa pergi balik. Saya dapatlah sewa pergi balik daripada orang tua saya. Masa gila. Saya dapatlah sewa pergi balik pada orang tua saya 3-4 kali ke. Pam. Untuk saya. Cengih. Untuk saya cengih. Dia bagi pam. Ayah tengok. Dapatlah sewa pergi balik pada orang tua saya. Sebab apa? Gatai suka-suka hati. Pergi buka keris. Penampak lah. Memang cengih untuk saya ni. Untuk cengih. Pam. Tengok tu bapak yang cengih tu dengan cik anak. Tu nama sewa pergi balik. Sewa free. Ingat power. Padahal waktu tu dah dekat 20 tahun dah kena penyebab contoh dia lagi. Terima kasih gigit. Tengok cengih tak orang tua saya. Tuan-tuan nak tak cengih tak cengih, tuan-tuan pergi kampung badan sebut nama Tuan Hassan. Sebut Tuan Hassan misal merah, orang tahu cengih Tuan Hassan jangan main. Tu nak cerita dia. Keris tadi rupanya berpenunggu. Dia mai jumpa orang tua saya tu, dia nak tolong buang saka keris tu. Cerita dia. Baik, orang tua saya kata apalah. Orang tua saya kata tak apalah. Kalau macam tu, keris dalam sarung dah. Masih gigi keris dalam sarung dah. Dia balik orang tua saya tak apa, dia kata kalau macam tu, dia kata kita buanglah saka keris ni. Kita lah buang saka keris ni. Lepas tu kata dengan dia pula. Dia kata dia panggil bangsat. Dia tak marah saya tahu. Mungkin dia tak marah saya cabut keris tu. Mungkin sebab saya dah dapat sewa. Terima kasih bagi Kiki. Dia tak marah saya dah. Sebab apa? Mungkin sebab saya dah dapat sewa pergi balik. Dia tak marah lah. Kalau tak dapat sewa balik mungkin marah kot. Orang tuan keris tu lah. Yang baju hijau tak tahu. Sabarlah masa dengan marah budak-budak tak tahu apa. Kata yang baju askar tu, sabarlah masa dengan marah. Dia budak-budak tak tahu apa. Saya ingat budak-budak apa nak tengok, ajak nak tengok, hari ni dapat sewa pergi balik. Itu cerita. Masih tak dengar suara. Sakit memang sakit. Baik, janjilah kata orang tua saya. Kata okey, kalau nak buat ni, dia nak buat. Mana kata orang tua saya, dia nak buang saka keris tu. Rupanya keris ni tuan-tuan, bukan saka keris ni, bukan jampi-jampi tinggal dekat Tok Bomo, bukan jampi-jampi tinggal dekat Pak Ustaz. Tak boleh. Tuan-tuan duk tinggal kat orang tu, tak boleh. Saya tengok orang tua saya buat, bukan macam tu. Arti kata saka keris ni, di mana saka keris ni, dia kena bawa adik-beradik dia semua mai lah, mai naik motor ramai-ramai. Orang susah juga mai satu kan. Mai ni orang tua bilang ramai-ramai, tak duduk kena duduk bawah lah, duduk pelantak. Atas dah rumah kecil dah ramai-ramai boleh duduk kan. Mari. Jadi orang tua dia bila mari apa semua siap, dia beradik ramai ni. Orang tua saya kita nak buang saka keris ni. Tuan-tuan tahu tak saka keris ni, rupa-rupa nak buang saka keris ni, dia bukan sakat macam buang saka biasa. Saka biasa buang lebih senang pada buang saka keris ni. Rupa-rupanya baru saya faham. Saya tengok itu pengalaman yang saya ambil pada orang tua saya. Saka yang ada dalam keris bukan suka-suka hati boleh buang macam mana saka hantu raya tu. Masih gila kan, masih lah. Sebab saka keris ni di mana ialah dia mengikut turunan darah. Di mana keturunan darah tu, kalau ada darah tu, dia tiap-tiap tahun kena makan kerbau, dia kena sembelih kerbau. Kalau tiap-tiap tahun kena makan kambing, tiap-tiap tahun dia kena sembelih kambing. Tu saka tu, keris ni. Rupanya saka keris ni ialah dia pertalian dengan baka ataupun salah silah keturunan tadi, nenek moyang dia. Dia kena kutip ke situ balik. Bukan senang, dia bukan buang saka biasa. Dia kena kutip atas saka baka titih menitih. Saka baka titih menitih. Asal si usuh, asal si ngasai, keturunan di moyang dia tu balik. Nak kena kutip balik satu-satu, nak kena sebut ukir dengan nama yang sempurna satu-satu, nak kena panggil. Jadi bawa lah keris tu mari dengan satu talam biasa ya. Talam orang dulu kan, talam kenduri dulu, bunga raya masih gila kan. Talam bunga raya lah apa semua kan, orang main talam tu main talam. Jadi dia orang main tu
Barang-barang dia yang saya nampak, yang saya ingat, yang saya nampak, yang saya ingat, kerih, lepas tu kain kuning, kan? Kain putih tak, kain kuning mata-mata, setangi. Kerih, kain kuning, kain setangi. Lepas tu upur-upur kerih tadi tu dia basuh dengan darah. Basuh dengan darah, kan? Basuh dengan darah. Jadi darah tu saya tak tahu darah orang ke darah ayam, wallahu alam. Terima kasih gila. Orang tua saya tak kata apa, dia tengok basuh dengan darah, kan? Dia basuh darah, letak dalam talam. Terima kasih gila. Maksudnya kerih tu berantulah. Dia berantulah. Jadi kerih tadi tu tak bolehlah pakai cuka getah macam saya ajak tu. Dia kena jumpa keahlian dia. Masih gila. Sebab apa? Kerih tu dia bersangkut dengan saka baka titih menitih, kan? Keturunan tadi. Jadi kalaulah sekiranya dia tak bagi makan kerih tadi, kan, adik-beradik dia akan jadi hysteria, mengamuk. Kenuri kenara mesti kena bagi rasa kerih, lak kerih dengan darah. Kalau yang dia cerita lah, yang saya faham, yang saya dengar, setiap kali kenuri kenara nak buat kenuri besar, kerih tadi tu dia kata mestilah dilap dengan darah. Saya tak tahu darah apa. Dia masih bergila, kan? Tak tahu darah apa. Dia kata dia kena lap dengan darah. Perasaan kemian, lap dengan darah, masuklah sarung. Itulah cerita dia, kan? Jadi dia main tu buah dalam talam dengan kain kuning tadi, kan? Lepas tu kuih 7 jenis. Kuih 7 jenis. Kuih 7 jenis. Kuih tu saya tak pasal lah kuih apa yang saya tahu, yang saya nampak, yang saya ingat apam. Kuih apam, apung, panggil sana panggil apa? Apung. Yang saya ingat lah. Lepas tu kuih apa putih-putih tu, kan? Yang mana kuih-kuih tu, yang mana dia buat tak ada gula. Tak ada gula. Kata dia lah yang saya ingat, kan? Kuih. Lepas tu ayam pula, ayam hitam. Sebelah masak, sebelah mentah dia bawa ke orang tua saya tu. Orang tua dia tengok. Ni cara dia kata adat dia untuk basuh gerih. Maksudnya dia bawa ayam tu, ayam hitam. Ayam hitam ni kira kalau dalam segi dalam keilmuan syirik lah, dia buat ayam tadi tu dia bakar sebelah masak, sebelah mentah. Dia letak dalam talam tu. Kan? Lepas tu mungkin darah ayam tu kot namanya, kan? Letak. Jadi dia mai-mai pun dia kata masih gila. Dia kata ni pesan, dia kata kami dah jamu dah gerih ni bagi makan. Jadi gerih ni dia kata kami serah ke pesan, buatlah macam mana supaya benda ni, dia kata kami dapat pisahkan gerih ni. Dia kata aku tu masih gila, kan? Orang tua saya tak kata apa, terpenuh tengok, kan? Ni cerita dia kuatnya saka keris tadi. Kuatnya saka keris tadi. Baik. Orang tua saya pun tak kata apa, kan? Tak kata apa, kan? Dia panggil kupur dia berabik tu, ambil benang mentah, diikat semua tapak kaki. Lepas diikat tapak kaki tu, kemudian tu, kan, dia tarik sampai ke hujung keris, kan? Diikat ke keris, mata keris, hujung keris tu, makin gila, lepas tu dia mulalah menghalau. Tu bahasa menghalau. Dia mulalah menghalau. Dia panggil habis, dia kutip asal usul nenek moyang apa semua. Dia kata kalau lagi nak makan apa semua, kan, ada cara dia, dia kata mari masuk dalam hujung keris. Dia panggil, kan? Dia panggil. Lepas dia panggil masuk apa semua dalam tu, kan, dalam ramai-ramai tu ada seorang jadi hysteria. Kan? Jadi hysteria. Bila jadi hysteria ni, orang tua saya tak kelabah. Dia tak peduli dengan orang hysteria tadi, kan? Dia tak peduli dengan orang hysteria. Yang jadi hysteria budak perempuan. Dia tak peduli dengan budak yang hysteria tadi, kan? Dia halau juga, dia halau sampailah satu masa, kan, dia ambil keris tadi tu, kan, dia pegang keris, tangan cepat kilat, pegang keris macam tangan cepat, pegang keris tu, kan, dia lempak dalam hutan, kan? Dia lempak dalam hutan. Tuan-tuan, lepas dia lempak dalam hutan, kan, cerita lagu ni lah. Dia kata pergi cari hutan-hutan lalang, tuan-tuan, bukan ada apa, geris panjang, tuan-tuan, lempak dalam hutan. Dia suruh pergi cari kalau ada, tuan-tuan, cari dalam hutan, tak ada sebilah geris tu, tak ada dalam hutan. Tengok tuan-tuan, ilmu orang tua dulu, dia lempak saja dalam hutan, geris tu hilang terus macam tu saja. Jangan tengok tuan-tuan. So saya kata tuan-tuan, mesti orang yang ahli dia. Kalau bukan ahli dia, takkan kita nak buang keris tak jadi. Tengok, kita kalau lempak tak jumpa ni, lempak dalam hutan lalang cari tak jumpa. Tu tengok. Tu saya kata bab perubatan, saya puji orang tua saya. Memang dia ahli dia. Baik dah.
Ya. Tu apa nama, saya cerita ya. Saya sambung bercerita yang tanya tadi. Dia mimpi kena patuk dengan ular. Baik. Tuan-tuan dengar kan? Patuk dengan ular ni saya kata dia tak semestinya jin. Tuan-tuan dengar baik-baik lah yang tanya tu dah. Patuk dengan ular tu tak semestinya jin. Kita tengok ular yang patuk tu, color apa, warna apa. Sekiranya ular tu jenis mana yang berbisa, kan? Jenis mana yang jenis berbisa, kan? Maka ular jenis bisa tu taksirannya lain. Kalau ular biasa tu taksirannya lain yang patuk tadi tu, kan? Baik. Ada yang setengah patuk dengan ular tu, tanda aja ada orang kalau orang perempuan, orang lelaki, perempuan suka ke dia. Kalau orang perempuan lelaki suka ke dia. Ada setengah tu. Ada tak setengah tu yang patuk berkali-kali tu jin. Ada jin pula. Sebab tu tanya color apa, warna apa. Baik. Kalau ular tu warna dia bukan warna putih, warna biasa hitam, arti kata itu ialah jin. Kalau sekiranya warna dia putih, arti kata ada orang suka ke dia. Kan dulu-dulu orang cakap kalau orang dapat ular tu ada orang masuk minang dia akan jatuh hati, ataupun orang jatuh hati dengan seseorang. Itu kalau ular yang berwarna warna putih atau silver atau kuning. Tapi kalau ular warna hitam, itu ialah jin. Ya? Dan mimpi mesti berulang-ulang kali. Yang tanya tadi ya, harap-harap lepas jawab lah. Okey dah? Okey. Dan satu lagi, kalau ular sawah. Ular sawah tak ada betul lah tuan. Ular sawah makan ya. Ular sawah makan ya. Baik. Satu lagi lah. Saya rasa 1 jam dah cerita tu. 1 jam dah habis aku dah. Yang mana yang tanya saya pasal itu cerita dah. Saya letak dalam beg kuning tu yang apa nama, ya Allah tuanku, kijang kasut jangan duk pakai kat baju, memang wangi kuat. Jangan pakai baju yang beli tadi, jangan duk pakai baju lekat kuning baju, buang baju tu sebab tu parti betul-betul. Jangan duk pakai baju. Kalau tuan-tuan nak pakai agak pun sikit, kosong sapu lah, kan? Jangan duk letak pakai kat baju pergi surau pergi masjid kuning baju tu lagi, habis rosak baju sebab dia parti. Kalau tuan-tuan nak pakai agak, tuan-tuan pergi carilah minyak apa tu, FTG tu, campur agak 4 botol tu, tuan-tuan untung. Mahal tu kata itu betul-betul parti kat dia, kijang kasturi yang saya bagi tu. Saya nak siap-siap lah. Baik, tuan-tuan, dalam tu tuan-tuan tengok dalam tu ada semua lengkap barang dia tu. Titik-titik tu pergi paku lah, sangkut lah dekat mana, kat dinding penjuru tu. Buat. Ingat saya kata lah, jangan pakai kat baju yang kijang kasturi tu. Sekarang letak tak banyak lah. Ada tak banyak, saya dapat itu habis dah. Saya buat kali tu 2 botol lagi. Sebab apa saya tak mau lagi tuan-tuan kata minyak wangi bau macam kijang, pakai lekat baju kuning habis. Saya dah siap. Dia bukan untuk pakai baju, dia untuk masalah gangguan rumah tangga, misteri, gangguan apa semua yang tu. Saya siap. Saya cerita di sini. Boleh tengok kat TTV saya tu macam mana yang saya buat. Jangan sini cerita lebih kurang saja. InsyaAllah yang tanya saya tu saya terahkan sini. Macam ni, ambil minyak tu, titik, letak, sangkut lah. Dia ada uncang, tuan-tuan sangkut lah kat penjuru rumah tu, kan? Sangkut. Bila esok hilang bau, titik lagi. Itu 1 botol tu ingat 5-6 bulan tuan boleh pakai. 5-6 bulan boleh pakai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub.